Assalamualaikum dan selamat kembali ke FTV. Jadi semalam kami pergi ke berbuka puasa bersama dengan Bermas Motor. Jadi Bermas Motor ni adalah pengimport dan pengedar Mazda di Malaysia. Jadi bila kita pergi ke sana, dia orang sebenarnya nak menunjukkan juga kereta yang dia akan bawa masuk, iaitu Mazda MX-30. So rasmilah Mazda MX-30 tu memang akan masuk ke Malaysia. Kereta tu dah berada di Malaysia lebih kurang mungkin 3 bulan, dan sepanjang masa tu mereka telah melakukan pelbagai ujian lah untuk melihat bagaimana ketahanan bateri, jarak pemanduan, boleh ke nak lepas ke naik ke genting. Pasal bateri dia agak terhad 30 kWh sahaja. Jadi menurut pengurusi eksekutif Bermas, iaitu Datuk Ben Yeo, dia berkata bahawa sebenarnya tak ada masalah lah, pasal dia orang dah cuba naik ke genting semua. Memang bila naik genting tu biasalah curam kan, makan bateri sikit, tapi tak apa, masa turun dia boleh recover balik, ada regen. So Mazda MX-30 ni merupakan satu model yang mungkin kita nampak macam berbeza sikit, sebab dia punya reka bentuk dia dari segi spesifikasi dia memang direka sebagai kereta kedua. Jarang orang reka kereta specifically sebagai kereta kedua. Selalunya untuk kereta kedua ni kereta yang lebih kecil, lebih compact lah. Tapi memang untuk Bermas, dia kata ini adalah sebuah city roundabout. Ini untuk kereta jalan-jalan dalam pekan lah. Malah dia punya sasaran untuk kereta ni ialah suri rumah, dan juga mungkin mereka-mereka yang sudah bersara. Jadi tak menggunakan kereta tu jarak jauh lah, hanya setakat nak pergi kedai ke, atau pusing-pusing pekan, makan, benda macam tu. So itu membuatkan ianya satu proposition yang agak unik. Kerana di kalangan pesaing-pesaing, mungkin spesifikasi bateri 30 kW tu nampak kecil lah, which memang agak menghadkan dia punya jarak pemanduan dia ke lebih kurang dalam 200 km lah. Jadi julak jelajah 200 km ni memang satu angka yang agak mengekang kalau kita nak gunakannya sebagai kereta pertama lah. Maksudnya kalau kita nak balik kampung, kalau di Seremban lepas lah, nak pergi ke Air Keroh pun kita jadi agak risau, pasal takut tak boleh balik lah kan. Dan kalau kita nak pergi ke Ipoh, memang nak sampai pun mungkin tak sampai, kena ada charger lah dekat Tapah ke apa ke, baru kita boleh gunakan kereta ni untuk perjalanan jarak jauh. Tapi yang menariknya, kereta ni memang dijangka akan ditawarkan pada harga yang kompetitif. Berapa kita tak tahu, cuma Datuk Ben kata dalam bawah RM200,000 lah. Jadi kita pun cakap lah, betul ke kalau bawah RM200,000 tu macam mana dengan Hyundai Kona? Hyundai Kona harga dia 150, pasal bateri you pun kecil daripada Hyundai Kona. So dia kata kita belum pastikan lagi lah harga jualan tu berapa, tapi dia orang akan cuba jadikan ianya kompetitif lah. Of course kalau dibandingkan dengan Hyundai Kona, kelebihan Mazda ni ialah ianya produk yang nampak lebih premium lah. Mazda memang antara brand Jepun yang agak premium sekarang ni, dan dia punya reka bentuk juga ada unik. Antara keunikan reka bentuk Mazda MX-30 ni, dia ada pintu macam suicide door on the left side untuk penumpang. Jadi ini membolehkan kalau kita ada penumpang belakang, kita bawa anak-anak ke, dia orang tak boleh keluar sendirilah, dia kena buka pintu depan dulu, pintu belakang keluar. Benda tu boleh jadi safety feature kalau ada anak kecil, tapi kalau you ada dewasa kat belakang, jadi leceh lah, dia orang tak boleh keluar selagi you tak buka pintu. So pros and cons, swings and roundabouts lah. Apapun, Mazda ni ada following yang agak kukuh juga di Malaysia, so mungkin yang boleh dapat lah pembeli-pembeli. Dan saya juga tak rasa yang dia orang akan bawa masuk banyak lah kereta ni. Kereta ni basically sebagai brand builder lah. Sebab sekarang orang semua bercakap tentang EV, jadi Mazda pun nak kena ada juga bunga EV sekuntum untuk ditawarkan kepada pembeli. Dan itulah ceritanya dengan Mazda MX-30 ni. Jadi dalam sesi soal jawab tu, saya bertanyakan satu soalan, sama ada Bermas bersetuju ataupun tidak bahawa kerajaan Malaysia perlu meletakkan tarikh akhir untuk jualan ICE. Jadi Datuk Ben kata, biasalah mula-mula dia go around dan cakap, kata keadaan sekarang kita masih lagi gunakan banyak arang batu, so dia kata EV mungkin tak as clean as biasa, the usual argument lah. Dan tapi penyudahnya bila kita push him to corner, dia kata yes, memang patut ada tarikh akhir untuk membantu semua orang merancang dengan lebih baik macam mana anjakan pergi ke kereta elektrik. Dan selepas tu kita sambung lagi dengan dia, kita katakan bahawa sebagai pengimport, kenapa Datuk Ben perlu risaukan dia punya cost of development? Pasal dia kata nak develop kereta elektrik ni mahal kan. So kalau kita nak cepat sangat pun susah. So saya kata, you bukannya OEM, you are an importer. As an importer, saya rasa you should push your OEM, your Mazda tu, supaya dia lebih cepat. Pasal kalau tidak, nanti kan you yang susah pasal produk tak ada. Dia kata memang kita push Mazda, tapi ialah biasalah kan, you are partner, so you kena tariannya tu kan, dia punya sembang back and forth tu kena cantik lah. So dia kata memang Mazda punya next product is going to be like
range extender EV lah. So Mazda masih lagi belum betul-betul nampak lah daripada semua dia punya release international pun, berita-berita antarabangsa, kita tak nampak Mazda sebagai satu jenama yang sangat keen kepada EV. In fact, Mazda sedang merancang satu enjin inline 6 untuk dia punya CX-60. It is going to be spectacular product lah, rear wheel drive, engine 6-cylinder inline. So ni I think that will be the last lah of the 6-cylinder engines that will ever be developed by the automotive industry, sebab aku rasa tak ada permintaan lagi lepas ni untuk benda macam tu, sebab memang anjakan pembeli ni dah memang ke arah EV dah. Tak kira lah kita setuju ke tak setuju dengan EV dia, tapi memang dah ke arah itu. Dan yang lebih menarik lagi, di bawah bermas ni sebenarnya ada lagi 3 jenama, iaitu Kia EV6 akan datang, confirm, Peugeot dan Citroen. Kalau kita DS lah, so dia ada 6 jenama di bawah dia. So this is an important player lah. Dan Datuk Benyo ni memang orang lama, daripada zaman Proton dulu lagi dia dah ada kat situ, dan dia faham sebenarnya anjakan ni dah tak dapat dielakkan. In fact, kalau kata kita tengokkan anjakan ni akan berlaku, saya pada pendapat saya lah, saya rasa akan berlaku dengan lebih cepat lagi daripada apa yang dijangkakan oleh kebanyak industri player. Tapi realitinya memang sekarang ni kita sedang menghadapi kekangan bekalan bahan dan microchip punya bekalan lah, dan keseluruhan industri otomotif sedang mempunyai masalah bekalan. Walaupun untuk ICE kurang sikit masalah lah, untuk EV memang sangat-sangat teruk, sebab ialah dia orang ada lagi kekangan bekalan bahan untuk bateri. Kalau untuk ICE bukan kekangan bekalan hanya untuk dia punya microchip. Jadi kat sini kita tengok harga lithium, harga nikel semua dah meningkat banyak. Dan apa pun bila kita tanya lagi lah Datuk Benyo apa masa yang sesuai untuk dijadikan tarikh akhir penjualan ICE, saya dalam minda saya kata antara 2035 hingga 2040 lah. Dia kata kita perlu lagi 20 tahun, dia cakap. So okey, so dia kata antara tu 2040 hingga 2045 lah tarikh yang dia kata okey. So I think that's for an industry punya player, nak start sebut tarikh tu dah cukup besar lah pada saya lah. Pasal sebelum ni kita masih lagi belum dapat satu komitmen daripada mana-mana pihak yang sanggup menyebutkan satu tarikh lah yang secara jelas kan. Walaupun sebelum ni kita dah interview BMW, Sashi from BMW, dia pun sebut tarikh yang lebih kurang serupa lah. The official stand of the automotive industry ni memang perlu digembelingkan lah. Semua orang kena bersetuju untuk menyatakan pada pihak kerajaan bahawa industri otomotif memerlukan satu tarikh akhir jualan ICE untuk membantu mereka merancang, dan juga untuk membantu charge point operators untuk merancang perbelanjaan capital mereka, dan juga untuk syarikat-syarikat yang mana lagi berminat lah untuk menjadi sistem pengecharge, nak merancang bagaimana nak mengubah infrastruktur yang sedia ada sekarang daripada minyak kepada elektrik. Okey, itu saja daripada saya hari ini. I think that's a very good news from the auto industry. Kalau awak suka video ni, tekan butang like dan kongsikan dengan kawan-kawan. Dan kalau boleh, tolong saya sikit tekan butang subscribe. Ramai lagi yang belum subscribe ni. Dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.